Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Okey, hari ini masih lagi kita dapat teruskan PDPR Matematik tahun 1. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tajuk tolak lagi. Dia sama je macam tajuk yang baru kita belajar hari tu, cumanya kali ni dia melibatkan nombor yang mana kita perlu kumpul semula nombor tu. Maksudnya kita perlu pinjam sebelum kita nak tolak tu. Dah bersedia tak? Jom kita belajar sama-sama. Okey, baiklah. Sebelum tu cikgu nak ulang kaji sedikit apa yang kita belajar minggu lepas ya. Okey, yang kita belajar minggu lepas iaitu tolak mudah. Okey, yang mana kita tolak menggunakan bentuk lazim. Sebab apa? Sebab nak guna jari sahaja tak cukup. Okey, caranya. Okey, cikgu tunjuk contoh terus dulu ya. Contoh soalan dia adalah, saya bagi contoh. Okey, 16 tolak 12 sama dengan apa jawapan dia? Okey, cikgu buat kotak lah cantik sikit. Okey. Jadi sekarang ni bila kita dah ada ayat matematik, so kita masukkan ke dalam bentuk lazim untuk kita siapkan dia punya jawapan. Okey. So bila dah kita baca ayat matematiknya berbunyi 16 tolak 12. Kita nak tukarkan dia kepada bentuk lazim. Jadi caranya adalah dengan membuat bentuk lazim. Bentuk lazim tu macam mana? Kita buat pembahagi. Ada rumah pu, ada rumah sa. Kenapa cikgu suruh buat? Supaya senang nanti awak nak tolak ikut rumah. Selalu setiap kali kelas mesti cikgu akan sebut benda ni. Buat pu, buat sa tu. Jangan malas. Okay? Jadi sekarang ni kita dah ada pembahagi kat situ. Kemudian kita masukkan pu dan sa. Okay. Lepas dah masukkan pu dan sa, kita masukkan nombor yang pertama iaitu nombor 16. Jadi kita nak masukkan macam mana? Masukkan nombor daripada belakang. Jadi mana nombor belakang ni? 6. 6 ni kat belakang kan. Jadi kita masukkan nombor 6 dulu. Okey. 6 1. Kemudian tolak 12. Jadi kita tulis tolak 12, tulis dari belakang juga. Tolak 2 1. Okey, lepas kita dah siap masukkan ayat matematik dalam bentuk lazim, so jom kita boleh dah selesaikan soalan ini. Bila kita nak selesaikan soalan tolak, sama juga macam soalan operasi tambah, selesaikan daripada rumah sa dahulu. Jadi kita tengok pada rumah sa, pada rumah sa ada nombor 6 tolak 2. Jadi kita tolak 6 tolak 2 je. Cikgu guna jari lah ya. 6, angkat jari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak 2. Jadi kita tolak 2. Tolak 1, tolak 2. Bila tolak kita turunkan jari. Jadi berapa jari yang tinggal? 1, 2, 3, 4. Jadi itulah jawapan kepada 6 tolak 2. Jawapannya adalah 4. Okey, tengok pula pada bahagian pu. Sebabnya kita dah selesai dah pada bahagian sa, kita selesaikan pula pada bahagian pu. Okey, nombor 1 tolak 1. 1 tolak 1. Jadi jawapan dia apa? Sifar. Kat sini jawapan dia adalah sifar. Jadi 16 tolak 12, jawapan dia adalah 4. Okey, tadi kita dah ulang kaji sedikit pelajaran yang lepas. Jadi sekarang cikgu nak teruskan dengan topik hari ini iaitu tolak lagi ya. Okey, untuk tolak lagi ni dia melibatkan peminjaman dari rumah sebelah. Macam mana tu? Okey, cikgu bagi contoh soalan. Kamu fokus ya. Okey, contoh soalan dia, ayat matematiknya berbunyi 20 tolak 4 sama dengan apakah jawapannya? Okey. Ayat matematik dia nampak sama je macam operasi yang tadi kita ulang kajikan. Okey, tak apa. Jom cikgu tunjuk contoh. Okey. Ayat matematiknya adalah 20 tolak 4. Jadi jom kita nak selesaikan ayat matematik ini. Jadinya caranya adalah kita tukarkan ayat matematik ini kepada bentuk lazim. Jadi kita masukkan pada bentuk lazim. Okey, tulis dulu pada bentuk lazim tu pu dan sa. Kena ada pembahagi. Seterusnya kita masukkan nombor yang pertama iaitu 20. Jadi kita masukkan nombor daripada belakang. Bila pada belakang, sifar
2. Okey, 20 dah tulis. Kemudian tulis simbol tolak 4. 4 ni nak letak pada rumah Sa ke rumah Pu? Ingat cikgu cakap bila nak tulis tu dalam bentuk lazim, tulis daripada belakang. Bila ada satu digit, tulis je kat situ. Kat Sa tu nombor 4. Tulis daripada belakang. Jadi dia duduk di rumah Sa. Okey. Okey, kita dah selesaikan, dah masukkan dia ke dalam bentuk lazim. Jadi kita nak selesaikan, bila kita nak selesaikan, kita selesaikan pada bahagian Sa dahulu. Sa ni yang cikgu warna ni. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Pada Sa, rumah Sa ada nombor sifar tolak 4. Peliknya cikgu ni, sifar tolak 4. Sifar ni mana boleh tolak 4? Sifar tak ada apa-apa. Nak tolak 4 macam mana? Selalunya nombor tu lagi besar. Kalau 4 tolak sifar boleh lah. 4 tolak 2 boleh lah sebab 4 lagi besar kan. Ini sifar, macam mana nak tolak? Bila tak boleh nak tolak macam ni, di sinilah kita kena pinjam daripada rumah sebelah. Sekarang ni kita tengah selesaikan rumah Sa kan. Tapi sifar ni tak boleh nak tolak dengan 4. Bila tak cukup nombor nak tolak dengan 4 ni, kita kena pinjam dengan rumah sebelah. Iaitu rumah sebelah Sa ni adalah rumah Pu. Jadi kita pinjam dengan dia. Pu. Saya nak pinjam boleh? Saya nak pinjam 1 boleh? Sebab saya tak cukup ni nak tolak 4 ni. Pu pun cakap boleh. Jadi macam mana kita nak pinjam? Bila kita pinjam, kita pinjam berapa? Kita pinjam 1 sahaja daripada rumah Pu. Bila kita pinjam 1 daripada rumah Pu ni masih lagi 2 ke? Bila kita dah pinjam, mestilah makin berkurang pada rumah Pu kan. Jadi kita pinjam 1 daripada rumah Pu. Di rumah Pu ni, 2 ni dah tak jadi 2 dah. Dia jadi 1 lah. Sebab kita pinjam daripada dia 1. 1 ni lagi 1 ni pergi mana? Lagi 1 dia pergi ke rumah Sa. Jadi Sa tu kita masukkan nombor 1 besar kat sebelah sifar. Okey. Cikgu ulang lagi sekali ya. Okey. Kita nak pinjam pada rumah Pu. Rumah Pu ada berapa nombor dia? Ada 2 nombor. Pu, saya nak pinjam awak 1 boleh? Sebab saya tak boleh nak tolak ni. Sifar tak boleh tolak 4. Jadi, kita pinjam pada rumah Pu. Pu dah bagi kita pinjam. Bila kita nak pinjam 1, 2 tolak 1 berapa? 1 dah kan? Jadi, Pu ni tinggal 1. Yang kita pinjam 1 tadi, kita bawa ke sini. Tulis besar-besar. 1 kat sebelah sifar. Jadi, nombor sifar tadi dia dah tak sifar dah. Dia jadi nombor 10. 10 tu nombor apa? Nombor 10. Jadi, boleh tak kita nak tolak? 10 tolak 4. Boleh lah kan? Jadi 10 angkat jari 10 tolak 4. Tolak 1, 2, 3, 4. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan 10 tolak 4 jawapannya adalah 6. Okay, jadi sekarang bahagian Sa dah selesai. So kita boleh selesaikan pula pada bahagian rumah Pu. Kita tengok pada rumah Pu, nombor 2 tadi kita dah pangkah. Jadi kita dah tak ambil kira dah nombor 2 tu. Kita tengok nombor 1 kecil kat sini. Okey, kita bukan ambil kira 2 tolak ni Kita ambil yang nombor kecil ni. Sebab nombor 2 tadi kita dah pangkah dah. Sebab kita dah bagi pinjam 1. Jadi rumah Pu ni tinggal 1. Jadi nombor 1 tolak dengan tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa nombor, kita tarik nombor 1 ni datang ke bawah. Jadi nombor 1 di sini jawapan dia. Jadi 20 tolak 4 jawapannya adalah 16. Okey, jom kita tengok lagi satu contoh lain cikgu bagi. Okey, so sekarang kita tengok pula contoh apa contoh soalan. Okey. 33 tolak 5 sama dengan apakah jawapannya? Ayat matematiknya berbunyi 33 tolak 5. Jadi kita nak cari jawapan. Nak kira jari tak boleh. So kita buat dalam bentuk lazim. Kita masukkan dia dalam bentuk lazim. Bila nak masukkan dalam bentuk lazim, buat rumah Pu dan Sa. Buat rumah Pu dan Sa. Okey. Kemudian masukkan nombor yang pertama iaitu 33. Jadi kita masukkan 33. Tulis dari belakang. Tolak 5. Okey. Kemudian kita nak selesaikan. Bila tolak, selesaikan daripada bahagian Sa dahulu.
Okey, jangan selesaikan bahagian puluh dulu. Nanti jawapan awak akan jadi salah. Okey, kita nak selesaikan pada bahagian sa. Kita tengok pada bahagian sa ada nombor apa? Nombor 3 tolak 5. Lagi sekali soalan dia. Nombor atas ni lagi kecil daripada bawah. Boleh ke 3 nak tolak 5? Tak cukup. 1, 2, 3. Lagi 2 lagi nak tolak macam mana kan? 3 tak boleh tolak 5. Kenapa tak boleh? Sebab nombor 3 ni lagi kecil daripada nombor 5. Nombor 5 ni lagi besar. Tak boleh nak tolak. Jadi bila tak boleh nak tolak, kita boleh pinjam daripada rakan rumah sebelah kita dari rumah puluh. Kita cakap, puluh, pu, saya nak pinjam 1 boleh? Saya tak boleh nak tolak ni. Okey. Jadi Pu pun cakap, boleh. Jadi bila kita nak tolak, kita nak pinjam daripada rumah sebelah. Okey, kita pangkahkan nombor dia. Yang asal ni kita pangkah nombor dia. Sebab kita nak pinjam dia 1. Bila kita pinjam daripada dia 1, nombor dia ni akan jadi semakin berkurang. Dia bukan lagi 3 dah. Jadi 3, asalnya di sini 3. Tapi kita pinjam daripada dia 1. Jadi 3 tolak 1, jawapannya adalah 2. Pu ni tinggal 2. Sebab apa? Sebab kita dah pinjam dekat dia 1 tadi. So dia tinggal 2 lah. Okey? Sama juga macam kalau awak ada coklat 3. Awak ada 3 coklat. Kemudian adik awak ambil 1 daripada awak. Jadi coklat awak tinggal 2. Macam ni lah juga konsep dia. Kita bagi rumah Pu ni bagi pinjam kat rumah Sa 1. Jadi nombor dia semakin berkurang. Okey, jadi nombor asal dia tadi 3. Dia bagi pinjam dekat rumah Sa. Nombor dia tinggal 2. Lagi 1 tadi pergi mana? Lagi 1 ni tadi bawa pergi rumah Sa. Tulis besar-besar 1 kat sebelah nombor 3. Jadi jom kita tengok pada rumah Sa balik. Rumah Sa pada mulanya tadi nombor dia hanya 3 kan? Jadi sekarang nombor dia adalah 13. 1, 3. 13. Dah boleh tolak dah. 13 tolak 5. Jadi boleh guna jari dan ingat di kepala. Macam mana ingat di kepala? Okey, 13 di kepala, 5 di jari. 13 tolak, kira secara terbalik. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 13 tolak 5, jawapannya adalah 8. Okey, ataupun awak boleh kira lidi kat tepi ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kira berapa lidi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rumah Sa kita dah selesaikan. Jom kita tengok pula pada rumah Pu. Rumah Pu tu bukan lagi nombor 3 dah. Jadi 2 dah. Jadi 2 tolak tak ada apa-apa. Macam cikgu cakap tadi. 2 tolak tak ada apa-apa. Jadi kita bawa turun 2 tu ke bawah. Kat sini jawapannya adalah 2. 33 tolak 5. Jawapannya adalah 28. Okey, boleh faham? Baiklah, jom kita tengok pula contoh dalam buku aktiviti matematik jilid 1 muka surat 102. Okey, jom kita tengok. Okey, dalam muka surat 102 aktiviti 1 soalan nombor 1 kira. Okey, kita tengok huruf A. 20 tolak 4. Okey, soalan ni mudah sebab dia dah bagi dekat awak bentuk lazim. Ada rumah puluh, ada rumah Sa. Jadi kamu tak perlu nak buat lagi dah kan. Dia dah bagi dah Jadi jom kita selesaikan soalan tolak ini. Jadi nak kira daripada bahagian mana? Kira daripada bahagian rumah Sa dahulu. Cikgu warnakan. Awak tak payahlah warnakan ni. Cikgu saja warna sebab kita nak fokus kat sini bagi awak nampak sikit mana Sa Okey, Sa. Pada kita tengok pada rumah Sa ada nombor sifar tolak 4. Sifar nak tolak 4. Boleh ke? Tak boleh. Sifar tu nombor kecil. Tak ada nombor pun. Jadi macam mana nak tolak ni cikgu? Tadi cikgu dah bagi tahu. Bila tak boleh nak tolak, kita pinjam daripada rumah sebelah. Rumah sebelah jiran kita ni siapa? Puluh. Jadi kita cakap, puluh, saya nak pinjam 1 boleh? Puluh pun bagi. Jadi bila kita nak pinjam daripada rumah puluh ni daripada mulanya dia ada nombor 2. Bila dipinjamkan 1 kepada kita, nombor dia akan jadi berkurang lah. Jadi kita pangkah nombor ni sebab dia bukan lagi 2 dah. Sebab dia bagi pinjam kat kita kan. Dan nombor 2 tadi jadinya 1. 1 lagi pergi mana? 1 lagi tadi dia pinjamkan dekat rumah Sa. Okay? Jadi betul lah. 1 tambah 1, 2. Tapi dia bukan 2 dah sekarang
Okey, dekat rumah Sa sekarang yang pada tadinya asalnya nombor dia sifar saja. Sekarang dah jadi 1 sifar. 1 sifar ni nombor apa? 10. Jadi 10 tolak 4 boleh dah. 10, angkat jari 10. 10 tolak 4. Tolak 4 kita turunkan jari sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kira berapa bakinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 tolak 4 jawapannya adalah 6. Kemudian kita tengok pula pada bahagian rumah Pu. Kita nak tengok nombor 2 tadi lagi ke? Tak perlu dah lah sebab 2 ni dah pangkah dah kan. Rumah Puluh ni tinggal 1 saja. Jadi nombor 1 tolak dengan tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa di bawah ni, kita tarik dia ke bawah 1 kat sini. Jadi 20 tolak 4 jawapannya adalah 16. Kita tengok pula huruf B. Huruf B soalan dia 32 tolak 8. Okey, sebelum cikgu lupa, awak boleh cek balik. Kira balik bilangan-bilangan ni betul tak jawapan dia sama dengan 16 Okey, huruf B 32 tolak 8. Jadi kita masukkan nombor dalam bentuk lazim tersebut. 32. Kita masukkan 32, tulis daripada belakang. Tolak 8. 8 tu daripada rumah Sa. 1 digit duduk rumah Sa saja. Jadi jom kita selesaikan. Selesaikan pada rumah Sa dahulu. Jadi kita tengok pada rumah Sa ada nombor 2. 2 tolak 8. 2 nak tolak 8 tak boleh. 2 ni kecil. 8 tu besar. Mana boleh 2 tolak 8 Jadi 2 ni pada rumah Sa ni kena pinjam daripada rumah Puluh. Jadi kita pinjam daripada rumah Puluh. Nombor 3 ni dia dah tak jadi 3. Dia jadi berapa? Kita pinjam 1 ke daripada dia. Jadi 3 ni tinggal 2. 1 tadi bawa masuk ke rumah Sa. Jadi rumah Sa sekarang nombor tadi 2 kan. Sekarang dah jadi 1, 2. 12. 12 boleh tolak 8. Macam mana kita nak kira? 12 di kepala, 12 di kepala, 8 di jari. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 12 tolak 8. Bila nak tolak, kita kira secara terbalik. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jadi 12 tolak 8 jawapannya adalah 4. Tengok pada rumah Puluh pula ada nombor 2. 2 tolak apa? Tak ada apa. Jadi 2 kita buat turun bawah. Jawapannya adalah 24. 32 tolak 8 jawapannya adalah 24. Terusnya tengok pula pada huruf C. Tolak 9 daripada 41. Disebut dulu tolak 9 daripada 41. Bila kita nak tolak mestilah nombor besar tolak nombor yang kecil. Jadi 41 tolak 9. Jadi kita masukkan nombor 41 di dalam bentuk lazim 4. Tolak 9. Okey, jom kita selesaikan. Kita tengok pada rumah Sa dahulu. Okey, pada rumah Sa ada nombor 1 tolak 9. 1 nak tolak 9 tak boleh. 1 ni nombor kecil sangat. Nak tolak dengan 9 nombor yang besar tak cukup. Jadi bila tak cukup, kita pinjam dengan rumah sebelah iaitu rumah Puluh. Puluh, saya nak pinjam dekat awak 1 nombor ni. Okey, jadi Puluh pun kata boleh. Bila dipinjamkan dekat awak, jadi nombor dia berkurang. Nombor dia daripada 4 tinggal 3. Kenapa? Sebab 1 dia dah bagi pinjam dekat awak. Jadi letak 1 dekat sebelah nombor 1 ni. Jadi kita boleh dah kira. Pada rumah Sa tadi nombor 1 je kan. Sekarang dah jadi nombor 11. Jadi 11 tu besar. 11 tolak 9 boleh lah. Jadi jom kita kira. 11 letak di kepala. 9 di jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 tolak 9. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jadi 11 tolak 9 jawapannya adalah 2. Okey, kalau awak tak boleh nak kira 11 di kepala tolak 9 di jari, awak rasa susah, jadi awak boleh buat lidi. Macam mana nak buat lidi? Buat kat sebelah dia. Okey, buat sebanyak 11. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita tolak 9. Bila kita tolak, kita pangkahkan sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita kira lidi yang tak dipangkah. Ada berapa? Ada 1, ada 2. Jadi betul lah jawapan kita tadi. 11 tolak 9. Jawapannya adalah 2. Dah selesai pada bahagian sa, baru kita tengok pada rumah puluh. Pada rumah puluh, pada mula tadi ada 4. Tapi kita dah pangkahkan dia. Jadi tak payah tengok dalam nombor 4 tu. Kita tengok nombor kecil di sebelah ni. 3. 3 tolak tak ada apa-apa. Jadi bila 3 tolak tak ada apa-apa, kita tarik je terus 3 tu ke bawah. Jadi jawapannya adalah 32. Okey? Jom kita tengok pula pada huruf D. Soalan ni pun sama juga ni. Tolak 7 daripada 52. Dia sebut tolak 7 daripada 52. Maksudnya di sini 52 tolak 7. Jadi jom kita masukkan ke dalam bentuk lazim. 52 tolak 7. Jom selesaikan pada bahagian rumah sa dahulu. Pada rumah sa ada nombor 2 tolak 7. 2, nombor kecil tak boleh tolak. Jadi kena pinjam dekat rumah sebelah. Bila nak pinjam kat rumah sebelah, rumah sebelah tu adalah nombor 5. Nombor 5 ni dia akan berkurang, dia akan jadi nombor 4. Lagi 1 kita letakkan di sebelah. Jadi nombor 2 tadi dah bukan 2 dah. Kat rumah sa tu dia jadi nombor 12. Jadi 12 boleh tolak 7. Jadi kita nak kira guna lidi ke? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tolak 7. Jadi kita tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jom kita kira berapa baki dia. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 12 tolak 7. Jawapannya adalah 5. Tengok pula pada puluh. Puluh ada nombor 4. 4 tolak tak ada apa-apa. Jadi 4 tarik ke bawah. Dapatlah jawapan 45. Baiklah, jom kita tengok pula pada soalan yang di bawahnya, iaitu soalan nombor 2. Tolak. Okey, sama je juga sebenarnya macam soalan tadi. Yang ini cikgu tunjukkan 1-2 contoh je ya. Okey, soalan huruf A. Ayat matematiknya berbunyi 43 tolak 8. Jadi di sini dia dah tolong buat sedikit bentuk lazim, tapi tak lengkap lagi bentuk lazim tu. Jadi cikgu nak awak tambahkan bentuk lazim tersebut. Awak tambahkan garis ya, garis. Tambah garis. Kemudian tulis pu dan sa. Sekejap. Okey. Kemudian jangan lupa tulis pu dan sa di situ Pu, rumah pu dan sa. Okey, barulah kita boleh selesaikan soalan ini. Sebab kalau tak tulis pu dan sa nanti tersalah, tak seronok. Okey. Jadi jom kita buat selesaikan pada rumah sa dahulu. Ini rumah sa. Okey. Pada rumah sa kita tengok ada nombor 3 tolak 8. Boleh ke 3 tolak 8? 3 tu lagi kecil daripada 8. Tak boleh. Bila tak boleh, kita pinjam daripada jiran sebelah kita. Pu, saya nak pinjam 1 boleh? Jadi kita pinjam 1 daripada rumah pu. Jadi rumah pu ni mulanya dia ada 4. Tapi bila kita pinjam dekat dia 1, rumah pu ni bukan 4 dah. Dia jadi 3. Kenapa? Sebab 1 tu kita dah pinjamkan kat rumah sa. Jadi rumah sa sekarang bukanlah 3. Rumah sa sekarang ada nombor 1 dan 3. Jadi rumah sa 13. Nombor atas ni 13 tolak 8. 13 tolak 8. Okey. 13 tolak 8. Jom cikgu nak guna lidi. Okey, 13 kita buat lidi 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tolak 8. Jadi kita pangkah sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jom kita kira baki lidi yang tak dipangkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 13 tolak 8. Jawapannya adalah 5. Okey, dah selesai pada rumah sa. Jom kita tengok pula pada bahagian rumah
Pu. Pada rumah Pu, nombor 4 tu kita dah tak payah tengok dah sebab kita dah pangkah dia. Jadi, rumah Pu ni tinggal 3. 3 tolak tak ada apa-apa bawah ni. Jadi, kita tarik je nombor 3 tu ke bawah. Selesai dah soalan ni. 43 tolak 8. Jawapannya adalah 35. Okey, jom tengok pula soalan huruf B. 60 tolak 4. Dia tak buat bentuk lazim ke awak. Jadi, awak buatlah. Buatlah bentuk lazim. Okey, kena ada pu dan sa. Dah buat garisan tu. Kemudian tulis. Pu. Sa. Okey, kemudian masukkan nombor. Nombor yang pertama adalah 60. Jadi masukkan sifar 6. Tolak 60 tolak 4. Jadi masukkan 4. Bila kita dah masukkan ayat matematik ini ke bentuk lazim, jom kita kira. Kira daripada bahagian sa dahulu. Okey, kali ni cikgu tak nak warnakan dah bahagian sa. Okey, tengok pada bahagian sa ada nombor sifar tolak 4. Sifar tak boleh tolak 4. Jadi sifar kena pinjam daripada rumah puluh. Jadi bila kita pinjam daripada rumah puluh, 6 ni dah tak jadi 6 dah sebab kita pinjam 1 daripada dia. 6 ni jadi 5 sebab 1 dah masuk dekat rumah sa. Jadi dekat rumah sa sekarang bukan lagi sifar dah. Dia jadi 1 sifar. 10. 10 tolak 4. Jadi 10 tolak 4. Tolak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa jawapannya? 6. 10 tolak 4, 6. Dah selesai pada bahagian sa. Kita tengok pula pada bahagian puluh. Ada nombor 5 tolak tak ada apa. Jadi kita tarik 5 ke bawah. Okey, dah dapat jawapan. 60 tolak 4. Jawapannya adalah 56. Okey, untuk huruf C dan D, cikgu nak awak buat sendiri pula ya. Selamat mencuba.